Puan Nibaran Presiden Menteri. Selamat sejahtera kepada pemangku pengetua Kolej Kediaman Kelima, penyelia Kolej Kediaman Kelima, jawatan kuasa pelaksana, panel sekalian, moderator kita dan para hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat sejahtera. Baik, saya sebagai panel untuk agama Hindu ingin membentangkan sedikit sebanyak konsep sains moden mengikut perspektif agama Hindu. Pengenalan yang begitu baik telah diberi oleh saudara yang tadi, jadi saya rasa tak perlu pengenalan lagi. Dan saya akan teruskan dengan agama Hindu. Sebelum itu saya akan ambil 1 minit untuk menerangkan beberapa perkara dalam agama Hindu. Perkataan agama Hindu sebenarnya diberikan kepada kami oleh penjajah dalam zaman penjajahan. Asalnya kami bukanlah Hindu. Pada hari ini kalau anda lihat di India terdiri daripada pelbagai kaum yang dipanggil secara amnya sebagai India. Jadi di situ terdapat 2 agama yang besar dipanggil agama Saiva dan agama Veda. Ia adalah 2 agama yang berlainan. Saya rasa saudara-saudara yang agama Hindu aware, dia tahu tentang itu. Dan oleh kerana masanya yang begitu panjang, lebih kurang 5,000 tahun, itu masa yang terlalu panjang, telah menyebabkan penyatuan, assimilation really happen, telah berlaku sehingga ada segolongan Hindu yang gelar diri mereka Hindu kurang pasti di manakah mereka. Maksudnya ada sebahagian yang mengamalkan beberapa ajaran daripada agama Veda dan juga sebahagian daripada agama Saiva. Campur aduk ini adalah kerana masa. Seperti juga masyarakat India, orang muda sekarang kalau beri tosai waktu pagi dan tak boleh makan lagi dah, kecuali diberi nasi lemak, wah dia suka. Sebab kita sudah assimilate dengan budaya Malaysia dalam 100 tahun, mungkin 200 tahun, apatah lagi kalau 5,000 tahun. Jadi saya di sini mewakili Persatuan Saiva Malaysia, ingin membentangkan agama asli di Malaysia, iaitu di India, agama yang asalnya di India oleh orang-orang India Selatan, yang dinamakan agama Saiva. Dan beberapa konsep saya akan dibentangkan di sini tentang planet-planet. Saudara tadi telah pun bentangannya dengan baik. Semua perkara-perkara yang tadi dinyatakan ada di dalam agama Hindu. Ayat-ayatnya saya boleh beri. Saya rasa saudara akan rasa lebih seronok kalau kita boleh sambung sikit dengan perkara lain pula. Kalau saudara nak tahu di mana konsep planet itu, masa soalan saudara boleh tanya saya. Saya sambung sikit. Oleh kerana semua adalah orang muda, jadi saya bawa sesuatu yang agak interesting. Itu apabila kita kahwin, kalau kita nak dapatkan anak perempuan, anak lelaki, anak sehat, anak yang comel, ada beberapa ayat dalam kitab kami yang dinamakan Tirumandiram. Ayat itu menyatakan, ada ayat dalam Tirumandiram, Tantiram kedua, dia ada 9 Tantiram, maksudnya macam 9 chapter. Dalam Tantiram yang kedua, puisi 464 menyatakan, dia kata, semasa persetubuhan ibu dan bapa, kalau nafas adalah pendek, maka mereka akan berpeluang mendapat anak kerdil. Kalau nafas mereka terlalu laju, mereka akan mendapat anak tembak. Ini adalah mungkin untuk para saintis di sini perlu buat kajian dan buktikan. Ini yang dinyatakan dalam agama Hindu di bahagian yoga. Mereka kata nafas yang laju anaknya boleh jadi anak yang tempang. Nafas antara laju dan pendek ini masih bukan lagi nafas yang
baik. Okay? Antara laju dan pendek, dikatakan anaknya akan bengkok tulangnya. Okay? Ada ayat ini, itu dalam bahasa Tamil, ada di atas. The next one. Okay, dia kata, apabila dalam semasa pertumbuhan, apabila ibu itu, si wanita itu rasa nak buang air besar, okay, dia ada perasaan itu tapi dikontrolnya dan melakukan persetubuhan, maka anak yang lahir itu dia kata otaknya akan lembab. Okay, kemudian dia kata apabila ada perasaan nak buang air kecil tapi dia tak pergi, okay, dia kontrol diri dia, maka dia akan mendapat anak bisu. Dan kalau dia kata ada dua-dua masalah tu, nak buang air besar dan juga nak buang air kecil serentak, maka dia akan mendapat anak buta. Okay, ini yang ada di dalam kitab. Kemudian yang satu lagi dia kata, apabila kita ibu dan bapa melakukan persetubuhan, kalau keluar nafas di sebelah kanan, maka dia akan dapat bayi lelaki, dan apabila nafas kiri bayi perempuan bagi wanita itu, kemudian jika ada gas daripada usus besar naik ke atas, maka dia akan dapat anak kembar, dan nafas pada kedua-dua hidung dia akan dapat anak yang mempunyai dua jantina. Okey, dua jantina maksudnya saya rasa saudara-saudari tahulah, kalau lahir macam perempuan dia nampaknya macam lelaki, kalau lahir sebagai lelaki dan jalannya, gayanya macam perempuan. Itu yang dimaksudkan di sana. Okay? Kemudian satu lagi ayat 467 mengatakan, dia kata nafas itu perlulah dalam keadaan yang baik, mesti ada latihan-latihan pernafasan yang diberikan dalam meditasi yoga, latihan yoga. Jika ada pernafasan yang baik, anak yang dilahirkan adalah anak yang comel. Dan pernafasan perlu dalam, kalau nafasan itu celaru, maka dia tiada peluang untuk dapat anak. Okay, beberapa konsep ini kita dapat lihat. Okay, ini tentang kelahiran. Kemudian tentang elemen pula. Tentang elemen, kita ada elemen seperti angin, api, air dan tanah. Okay, agama saya mengatakan ada elemen yang dinamakan space. Okay, perkataan angkasa itu kurang tepat dalam bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Tamil kita panggil wanam. Okay, dalam bahasa Inggeris yang paling hampir kita boleh gunakan perkataan space. Okay, dia kata ada 5 elemen, dan dalam agama dia ada beri kelima-lima elemen itu ada warna dan juga ada bentuk seperti yang anda dapat lihat. Oleh kerana ada masa kurang, jadi saya tak terangkan. Saudara dapat lihat apakah warna dan juga apakah bentuk diberikan untuk elemen-elemen ini. Dan juga diberikan fungsi, dia kata angkasa tugasnya adalah memberi ruang yang kekal kepada semua. Angin dia kata boleh berada di mana-mana, dan api pula boleh membakar dan mencantum segala jenis benda. Air boleh menyejukkan dan menyamankan. Tanahnya keras dan boleh diubah kuat. Ini perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Tamil dalam kitab kami. Kemudian dia kata elemen-elemen ini, dia kata bunyi yang kita dengar adalah sumber daripada space tadi. Angin dia menyebabkan pergerakan. Api itulah yang kita dapat lihat cahaya. Air ada rasa dan tanah ada bau, dia kata. Okey, dan kita punya panca inderanya saya ada sertakan di sana. Cahaya kita dapat lihat dengan mata dan sebagainya. Kemudian ada satu bahagian lain, dia kata kita panggil kitab dekat selai. Ada satu lagi kitab. Di situ dia terangkan di manakah 5 elemen ini ada dalam tubuh kita. Tubuh kita ini dibuat daripada 5 elemen. Dia kata elemen tanah ada pada 5 benda dalam tubuh badan, iaitu tulang, urat, tisu dan kulit. Rambut dibuat daripada elemen tanah, dia kata. Kemudian elemen air, dia kata air dalam tubuh, darah, otak dan bone marrow. Dan juga sperma dibuat daripada air. Api pula, kita rasa nak tidur, di perasaan takut, malas, makanan yang menghadang, pertubuhan, semua itu berlaku kerana adanya unsur api di dalam badan, dia kata. Kemudian angin pula menyebabkan kita berlari, berjalan, berdiri.
baring dan duduk. Okay, ini kita dapat lihat apabila kita pergi ke bulan, di mana tiada angin dan pergerakan di situ tak sama dengan pergerakan di sini. Okay, kita dapat lihat pada masa ini dalam zaman moden ini. Tetapi unsur-unsur itu ada disebut. Kerana angkasa ini dia kata kerana ada elemen angkasa inilah kita ada perasaan cemburu, kedekut, mengamuk dan sebagainya. Tapi elemen ini belum lagi disebut dalam sains. Okay, sains belum kata space ini belum disebut sebagai satu elemen. Tapi dalam agama ada. Kemudian satu lagi bidang lain ialah tentang benda hidup. Agama Taiwan percaya semua benda hidup mempunyai roh di dalamnya, soul. They believe, all the benda hidup ada soul. Sama seperti manusia, soul manusia, semua benda hidup ada soul. Kemudian dia kata semua benda hidup itu boleh dibahagikan kepada 6 cara dia menerima sesuatu pengetahuan daripada alam. Contohnya dia kata tumbuh-tumbuhan mempunyai daya sentuh. Dalam agama Hindu dan juga dalam bahagian sastra, Tolkapia yang juga ada 3,000 tahun lalu juga ada perkataan-perkataan ini. Dia mengatakan tumbuh-tumbuhan boleh disentuh. Bila sentuh tumbuh-tumbuhan tahu, boleh rasa. Kemudian dia kata siput, haiwan seperti siput, dia boleh rasa dan juga boleh disentuh. Dia boleh rasa dua ini, dia dua ini ada pada dia. Kemudian yang ketiga pula, haiwan seperti lipas dan semut boleh sentuh, dia boleh tahu rasa dan juga boleh hidung bau. Yang keempat dia kata serangga seperti lebah boleh juga sentuh, dia boleh tahu rasa, dia tahu hidung dan juga boleh lihat. Dan dia kata haiwan dan juga burung yang lain boleh mempunyai yang 5 lain dan juga boleh dengar. Ini disebutkan dalam kitab-kitab yang usianya dalam 1000 hingga 1500 tahun. Kitab yang kita memiliki pada masa ini ada menyebut unsur-unsur ini. Kemudian dia kata manusia lah yang mempunyai 5 deria dan juga mempunyai 1 instrumen alat dalam badan kita yang dikatakan sistem, seperti hati, yang boleh analisa apa saja yang kita lihat, kita hidup dan sebagainya untuk menjadikannya sebagai satu pengetahuan. Ini disebutkan dalam agama Hindu. Dan tentang benda hidup dan bilangan spesiesnya, ada satu kitab bernama Kanda Puranan, di mana dalam kitab itu ada disebut satu angka. Ini tugas saudara-saudari untuk kaji dan buktikan. Kalau saya kata ada pun saya bukan saintis, saya orang agama. Jadi ini tugas saudari. Di situ ada satu angka, dia kata dewa ada 11,000 spesies. Manusia ada 9,000 spesies, haiwan ada 10,000, burung ada 10,000. Kemudian kita ada satu konsep haiwan tidak berkaki, maksudnya seperti ular, siput, yang pergerakannya seolah-olah ulat. Yang itu dia kata ada 15,000, kehidupan air ada 10, tumbuh-tumbuhan ada 9,000 spesies. Saya rasa saudara-saudari faham tentang spesies kan. Kalau pokok mangga ini satu spesies kan. Jadi dia kata satu nombor 84,000 spesies. Ada satu angka dalam satu kitab yang beberapa kitab ada menyebutnya, tapi yang detail ini ada dalam satu kitab yang dinamakan Kanda Puranam. Dan tentang 9 planet pula, kita lihat di kuil-kuil. Kalau saudari ada peluang melihat kuil-kuil, ini yang 9 planet yang kita ada. Kalau kita pergi ke kuil, kita boleh lihat kita boleh lihat satu ada 9 patung di dalam kuil itu. Kita namakan dia sebagai nawa keragam. Nawa maksudnya 9, keragam maksudnya planet. Ada 9 planet yang selalunya diletakkan di dalam kuil. Ini tujuannya ialah untuk menunjukkan Tuhanlah yang menjaga dan menggerakkan segala jenis planet.
yang di situ ada 9, dan Zuhal ini kita ada lihat ada satu seperti satu gelang kan. Jadi kalau kita pergi ke kuil, di antara 9 planet nama program itu ada satu yang dinamakan dalam tabel 9 ini yang ini dinamakan sebagai Sani. Di situ kita nampak matanya akan diikat dengan satu kain merah. Dalam antara 9 itu satu itulah akan diikat matanya. Jadi satu konsep seolah-olah seperti mereka tahu apa yang berlaku di planet di situ. Sebab agama Hindu mengata apa susah bagi wali-wali, sebab benda-benda itu diberi oleh Tuhan. Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang memberi wahyu. Jadi benda itu sekarang dibuktikan oleh sains. Jadi bagi agama Saiwa kita tak ada percanggahan, sebab kita kata Tuhan yang beri. Kemudian kalau kita lihat matahari, selalunya di kuil kita dapat lihat patung-patung matahari diletakkan seolah-olah matahari itu bergerak dan ada 7 kuda. Pada masa ini kita dapat lihat matahari boleh memancarkan 7 warna. Dan selalu kanak-kanak akan tanya kenapa matahari ini mempunyai kuda sedangkan dalam sains kita belajar matahari tidak bergerak. Apakah konsep itu salah? Tapi baru-baru ini tadi saudara jelaskan dengan baiknya di mana matahari juga bergerak sebenarnya. Jadi konsep-konsep ini ada di dalam, saya rasa mana-mana agama kita ada. Ini adalah planet, saya lupa apa nama dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Tamil kita panggil Serwai. Serwai ini adalah salah satu planet dalam 9 planet tadi. Serwai maksudnya berwarna merah. Dan pada masa ini planet ini ditunjukkan berwarna merah. Itu ialah ayat-ayat yang kita boleh lihat. Kerana untuk sains dalam tumbuhan, kalau kita pergi ke kuil-kuil, orang-orang Hindu banyak percaya kepada pokok-pokok. Dan pada masa ini, benda itu telah menjadi seolah-olah kita sembah pada pokok. Sebenarnya pokok-pokok ini diletakkan di dalam kuil kerana dia mempunyai nilai-nilai sains. Di mana pokok ini, pokok pipal ini dipercayai boleh membersihkan usus wanita. Sebab itulah pokok ini kalau kita lihat selalunya ada di tengah-tengah perkampungan, di mana orang ramai akan datang duduk di situ dan berbual dan sebagainya kerana udara yang dikeluarkan di keliling pokok itu baik. Jadi pokok ini selalunya ada di dalam kuil. Dan ini pokok ara adalah pokok yang sangat penting dalam agama Hindu. Ini kerana pada masa ini sains katakan pokok ini boleh mengeluarkan oksigen 24 jam. Waktu malam ada oksigen. Dan sebagainya. Go on dalam 2 minit kita tengok apa yang boleh tengok. Go faster. Di kuil pula. Di kuil kita, pembinaan kuil kita dapati cosmic power, energi yang ada di udara ini kita namakan itu adalah energi Tuhan, kuasa Tuhan, energi cosmic power itu. Pembinaan kuil adalah yang dalam bentuk bagaimana nak tarik kuasa itu dan masuk ke dalam kuil dan boleh dirasuk oleh penganutnya. Ini dapat kita lihat saja gambar itu dengan laju. Di mana ini adalah pembentukan dalam kuil. Dikatakan energi itu dibawa masuk, dalam itu ada batu igneous. Ditutup dengan pintu kayu di mana energi itu boleh ditahan untuk 3-4 jam. Setiap 4 jam sekali ada upacara sembahyang. Ada batu di luar, dikatakan batu itu bercas negatif. Dan energi itu, cosmic power itu ditarik ke seluruh kuil. Dan didapati penganutnya dapat rasakan sebab itu ada warna-warna pakaian yang tidak digalakkan seperti pakaian warna hitam. Mereka galakkan pakai cotton. Ini semua boleh menarik tenaga. Saya rasa sampai 1 minit lagi. Go on laju, hanya kita tengok saja. Kemudian kita ada patung-patung dalam batu granat. Kita sembahkan dengan susu, dengan beberapa jenis cecair. Dan cecair itu boleh menarik cosmic power itu daripada batu granat itu. Dan bila kita letak pada dahi ini, kita percaya cendana itu boleh membawa energi itu ke dalam badan. Kemudian kita ada puja
batu yang puja ini selalunya dilakukan dengan kapur barus. Okay, dalam agama Hindu dikata kapur barus ini, cahaya daripada kapur barus ini mempunyai tenaga untuk menarik ataupun menyerap cosmic power itu dan boleh simpan di dalamnya, dan apabila ia sampai pada kita dan kita sembah, boleh masuk ke dalam tubuh badan melalui mata. Ini semua adalah ayat-ayat yang dibincangkan di dalam agama Hindu, dan kita digalakkan duduk di sana sebentar untuk mendapatkan semua ini dalam tubuh badan. Saya rasa ada terlalu banyak unsur-unsur sains. Kalau saudari betul-betul ingin tahu, mungkin forum kita mungkin lebih lama sikit pun. Kalau tidak terlalu laju dan mungkin kita tak dapat lihat. Ada banyak unsur-unsur sains di dalam agama. Terima kasih. Thank you very much, Puan Imala. Interesting, right? But I think it's very cool, right? Every time I have to show them the yellow card, the red card, what to do. Okay, this is the format that we have today. And without further delay, I would like to invite the next speaker, the third speaker, representing Buddhism, Mr. Ang Chu Hong, to present his speech. Hari ini kita bincangkan satu topik yang agak besar, dan orang kecil macam saya ni tak mampu mengendalikannya. Jadi saya akan mendekati topik ini secara filosofikal. And actually I was told to speak in English, so I shall speak English. I will approach this topic in a very philosophical manner. Both religion and science begin on the same foundation. Both religion and science deal with the same thing. What is that same thing? That same thing is called unknown. No matter how smart we are, no matter how clever we are, we human beings are not capable of knowing everything. So there is always something that we do not know. And when we do not know something, human beings make an effort to explain that something. So there will be some people who will explain away those things with stories. For example, in ancient days, when they see lightning or they hear thunder, they do not understand thunder, so they say there is a thunder god. Or when they see lightning, there is a lightning god. So they use stories to explain away the phenomena. So you see this in all ancient civilizations. All ancient civilizations have all these stories. We call it myths. Myths, M-Y-T-H-S. So, and then when you tell myths, when you tell stories, you don't tell it in a scientific manner. You tell it in an enjoyable manner. Interesting stories. So when you talk about lightning and thunder, you don't say light travel faster than sound. People cannot understand, especially in the ancient days. You just say the God of heaven, the God in the heaven, hammer away. And when you hammer, you hear the sound. And then the sparkle, you see the light. So you have interesting stories. And that human effort becomes what we call religion. We always say religions explain these things. No. These things explain the phenomena, and this institutionalized things is called religion. So when you talk about religion in relation to this unknown, there are two important words here, the myth and the faith. Because when you tell this story, all you need to do is to believe. You don't have to understand, you don't need to know the truth. All you need to do is some kind of
faith and understanding, and this understanding brings you comfort. Okay? And this group of people, those people who are able to tell this kind of story, in the ancient days became priests. And most people like to would follow this method. This approach is usually enjoyable by the majority of the people. Because majority of the people are lazy. They don't want to know the truth. They only want the story. So, religion is for the masses. Religion talks about faith. Religion deals with myths. But at the same time, in every human society, there are people, and including those people that I mentioned just now, who would like to investigate and find out about the truth. And in the ancient days, these same people would go and try and do all sorts of experiments. Don't think that science only began only after the Renaissance. Ancient people have ancient science. But at that time we don't call them science, we don't have that word, we call them black magicians. That's why Newton is called the last black magician. Before Newton, those scientists were called magicians. After Newton, they are all called scientists. But actually, Newton Joseph said, in ancient China, the Taoist priests, they were the scientists. They were the ones who were dealing with mercury, trying to use mercury to prolong our life. Okay? So this group of people, we call them scientists. And whatever they do, we call them science. And this group of people approach things differently. They don't base on myth, they don't base on faith. They base their approach on, first they begin with hypothesis. Then they investigate. Then they verify.